Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan dalil diambil daripadanya wajib benar sekali Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan mustahilah dusta atas mereka itu. Dan jikalau tiada wajib benar dan tiada mustahil dusta, nescaya tidaklah mereka itu pesuruh yang kepercayaan bagi Tuhan kita, yang mengetahui ia Tuhan kita dengan sekalian yang tersembunyi Jalla wa Azza, dan mustahil mengerjakan mereka itu akan pekerjaan yang ditegah sekaliannya, kerana bahawasanya mereka itu alaihi wassalatu wassalam disuruhkan mereka itu supaya mengajar mereka itu akan makhluk dengan perkataan mereka itu dan perbuatan mereka itu dan diam mereka itu. Maka lazimlah bahawa tiada ada pada sekaliannya itu bersalahan bagi suruh Tuhan kita Jalla wa Azza, yang memilih ia Tuhan akan mereka itu atas sekalian makhluknya, dan mempercaya ia akan mereka itu, dan mempercaya oleh makhluklah akan mereka itu atas usia wahyunya, wahyu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Oh ayah dia kata faham apa sama bapa nak faham gitu ya. Tapi kena hurai tak nak salah ke apalah. Nak hurai masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi ni. Di hari ni ujian apa ni di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni sebuti dunia bukan setempat dak. Bukan rumah kita dak Tuhan uji berat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebuti dunia di Indonesia berat lagi, negara Arab berat lagi. Betul lagi. Yang setengah negara Arab tu orang pakai dengan ahli sunnah ni kena bunuh. Kena bunuh. Yang setengah tempat di Indonesia tu orang pakai dengan ahli sunnah Jamaah tak boleh mengajar. Konspirasi daripada barat Inggeris apa ni Yahudi tu memang tu kuat. Kita rasa takjub lah. Kita rasa kagum dengan kekuatan apa ni serai perangai sarah ataupun songkram, saya panggil songkram Cik Utaya oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam feodal. Nampaknya Yahudi sudah maklum, Kristian barat, orientalis, imperialis barat, cakawat yang barat sudah tahu dah maklum dah bahawasanya kekuatan Islam ni dia akidah lagu mana dan duduk lagu mana. Maka al-Asy'ariyun, iaitu puak-puak pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari, ialah puak-puak yang mana bersih, putih luwih di segi akidah selepas daripada wafatnya para sahabat dan tabi'in. Mana orang ikut dengan akidah pegangan al-Asy'ariyah ni ialah golongan-golongan yang betul tak silap dengan Quran. Kan puak-puak konspirasi, puak-puak Yahudi barat tahu dah bahawasanya ialah akidah yang sebenar-benar, tak lagi walaupun setengah heci daripada Al-Quran dan Al-Hadis sungguh, ialah akidah yang serupa sungguh dengan Nabi, sahabat, tabi'in, ialah akidah pegangan yang mengikut sebagaimana yang ditulis oleh imam besar ahli sunnah, iaitu Imam Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari, yang digelar orang pengikut dia digelar sebagai Al-Asy'ariyun ataupun Al-Asy'ariyah. Dan yang mahu tahu sini lalu konspirasi yang susunnya barat untuk nak menghancur, untuk menggugat, memutabalikkan akidah Islam sudah berjalan berapa tahun. Sampai natijah dah hari ni orang Islam dah hari ni tertipu daya, berkata tepat dak semua dunia banyak tertipu daya. Macam-macam lah dak perkataan daripada orang Islam sendiri tak sampai akal ilmu dia kata macam-macam. Dia kata kebenaran itu tak. Waktu big orang-orang yang banyak-banyak ngaji diri kata bahawasanya akidah ahli sunnah yang dibawa oleh Asy'ariyah ni bukan betul-betul daripada Islam tak, tapi ambil daripada Yahudi, ambil daripada Greek, ambil daripada Greek ni apa
Yunan. Yunan. Ambil dari Yunan, ambil dari ni tu daripada anasir-anasir ilmu yang mana dia ni tak hafal. Tak hafal dari kajian dia. Pasal orang ngaji dah hari ni tu, yang ngaji hari tu dengan sepatah lalu gitu dia tembuk sekali. Kalau hafal Quran sungguh, tak kacik lah orang lain. Kalau hafal hadis sungguh, tak ngaji lah orang lain. Maka nanti dia tu di situ. Habislah. Apabila kita bukan nak ambil dada, tak ini. Bila kita pergi kecek secara Islam, cara mentarasul, kan? Mufti peluk cium kita. Mufti Haji Datuk Syukri Kelantan tu. Peluk cium mampu perali nama. Apa? Kita pergi kajak datang mentah di londek, tak? Dia jangan buat main-main apa tu. Siapa dia meremeh-remehkan institusi ataupun engkau pondok, orang ni akan sesat. Sesiapa yang mempercayai, yang berpegang, yang merasakan bahawasanya tak, pondok sudah tidak sesuai dengan apa ni perjalanan zaman ni. Dia pakai kata pondok tu sesuai dah untuk bawa agama, untuk mendidik anak muda-mudi di zaman dunia yang serba canggih, yang serba moden ni. Maka orang sesat. Untuk nak seimbang kemajuan dunia dengan ilmu agama hari ni, kena buat gini. Maka orang akan sesat kalau dia tinggal pondok. Kalau dia kata buat gini tak tinggal pondok, tak apa. Molek pun. Kalau dia kata kena buat gini, tinggal tu pondok. Pondok ni tempat orang jadi pondok, tempat orang apa, tempat tak ada dunia, tempat Islam ilmu. Orang akan sesat. Sebab apa Datuk Syukri? Semua Datuk semua. Sebab institusi pondok yang berteraskan akidah ahli sunnah wal jamaah mengikut aliran Asy'ariyah sudah membuktikan kehebatan kegemilangannya dengan mendukung pemerintahan Daulah Osmaniyah lebih daripada 700 tahun. Ada pun semua nak cuba berlaku, tak kira parti apa semua dah ikhwan muslim ke apa sahabut tak jadi sahabat 1 tahun dah. 100 tahun dah tu sahabat. Sahabut dah dah tahap percubaan yang berlaku tu. Dak dia. Ni dalil. Orang kaya hau tu hebat, hau ni hebat, hau tu hebat. Semua tu di atas tahap percubaan. Dah cuba berlaku. Ada pondok sudah membuktikan dengan aliran ahli sunnah Asy'ariyah sudah membangkit satu kegemilangan Islam yang mana satu kajian Islam yang didukung oleh ulama-ulama yang berteraskan ilmu pondok, ilmu akidah al-sunnah jamaah yang beraliran Asy'ariyah lebih 700 tahun. Dan kalau tak sabi orang Islam sendiri diperkotak-katik, dibodoh-bodoh kepada puak kafir, kena perangkat puak kafir barat, puak Yahudi, sampai dia hari ni apa Osmaniyah tak jatuh lagi. Belum dah awak dia, Datuk Syukri awak dia kena waktu. Dua ekor Esko Negeri Kelantan, Datuk Nasruddin pupuh diri, mari pula tak puas hati masa. Bukan tu rasa nak marah. Dia rasa tercengih kita kecek. Bukan hamba ni alim pandai, tak imin. Kita kecek dan kita kaji. Amak kecek dengan penuh dengan kajian, dengan ilmiah. Orang percaya panggil dengan wicakan. Bukan kecek lepung semangat betul tulis dok. Tak. Tapi mana urai tu lagi tu. Muka demah tu. Pakai semangat tu ni. Celek mata tu. Pakai dok peluk yak non. Dok apa ni? Geruk apa ni? Apa? Yak ni nama dah. Geruk bapak kasih jing tidur. Geruk jing tidur. Tu dah. Biarnya main-main dia tak kena wasa besar sukun. Lepas tu pula ni, Islam akan bakit akhir dunia ni dengan puan ni juga. Dengan puan ni juga. Kumpulan akidah yang sebenar tak lari sakit pada Quran. Puan ni akan bakit. Puan ni akan bakit. Kau tengok di hari ni. Gerokan Islam di Indonesia ni hebat-hebat rakyat mula. Asy'ariyah tu hebat mula. Di sebalik kehancuran Asy'ariyah di Indonesia di kapal dunia, Asy'ariyah naik semula dah. Asy'ariyah naik semula dah hari ni. Tengok di Syria, Iraq. Puak-puak kuat-kuat berfikir bangun mula. Tidak buat Asy'ariyah. Di Indonesia tengok betapa hebat buat Asy'ariyah. Naik mula-mula. Tengok dalam YouTube lah kata tu. Puak-puak tu bakit YouTube, bakit selalu YouTube. Buat Asy'ariyah lah kau baca. Islam bakit pula sebimbang. Moga lain tu. Wah, tu kata dah. Wajah al-haqqu wa zahaqal batil. Bila mari muka sungguh semula-mula kan. Kau jawab yang habis benda-benda buat diri. Dah pesen semua tu di belakang. Tengok dia kata molek. Ni, akidah Ahlussunnah Asy'ari bawa. Dia kata kan. Dan dalil diambil daripada Muhammad perkataan kami Muhammad Rasulullah
dalil dan mengucap, kita mengucap. Makna mengucap pada dah. Makna mengucap, kita mengucap lafaz yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Perkataan Muhammadan Rasulullah tu besar. Makna dia Muhammad ialah Rasulullah. Diambil daripada faham ni, diambil daripada Muhammad Rasulullah. Kalau kita dah jadi rasul, mereka kena bersifat dengan benar sungguh. Tak boleh jadi rasul, mereka kena cuci daripada pendustaan di atas diri baginda, tak kira dalam perkataan baginda, tak kira dalam perbuatan dan juga dia baginda. Baginda dia benar. Baginda kata benar. Baginda buat benar berlaku. Sahabat, baginda Muhammadun Rasulullah. Bila Nabi Muhammad tu pun suruh Allah, semua hak baginda buat, baginda kecek, baginda dia, pakai dia baginda tu. Sungguh. Dia tu bukan sungguh dia. Aku dah sahabat tu makan benda ni bukan Nabi tu dia. Dia Nabi tu sungguh apa? Apa arti dia Nabi sungguh? Artinya dia Nabi jadi hukum. Nabi menghukum kata harum makan benda ni. Kalau benda tu haram, Nabi kata haram sungguh. Kalau benda yang Nabi buat, maka Tuhan berkata suruh buat sungguh. Tapi terkadang Nabi buat tu wajib, kadang Nabi buat tu sunat. Itu dah ada pula. Mana dia kata wajib, mana dia kata sunat. Terkadang Nabi kata hak ni wajib, terkadang Nabi tak kata hak ni wajib, sunat. Ataupun Nabi tak kata wajib sunat. Tapi dah dia kata tak wajibnya, terkadang Nabi buat, terkadang Nabi tak buat. Banyak ni. Daripadanya, dia kata, tak, semaya sunat, semaya sunat. Tengok daripada semaya sunat. Tadi kata tak wajib. Manakah dalil? Bahawasanya, semaya sunat witir tidak wajib. Manakah dalil? Semaya sunat ratib tidak wajib. Selain daripada perkataan Nabi, ialah perbuatan Nabi sendiri. Sebab terkait Nabi tinggal, Nabi tidak tahu betul. Dia tak wajib. Banyak sembahyang sunat, hak Nabi buat, Nabi tinggal. Nabi tak qada kali. Pasal Nabi tak qada, nak menunjuk kaum umat kata bahasanya benda ni dia tak wajib. Cara ambil dalil tu. Tak, ambil dalam kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tulis dalam kitab Ar-Risalah cara-cara waktu ambil hukum apabila dua-dua apabila hadis sama hadis dia jadi tak semakai. Hadis ni kata gini, hadis kata gini, ambil hukum mana? Kata mana nak ambil hukum sesat. Suppose hukum kata bahawasanya Nabi saat ni ambil semaya. Ambil semaya saat itu sapu kepala saat itu sapu sikit. Sapu satu juzuk mana sikit apa tu. Mana dalil? Nampak? Ada satu hadis Nabi itu sapu kepala semua. Satu hadis pula Nabi itu sapu sikit. Maka tak berlaku ni, perbuatan Nabi. Kalau tilik mula-mula tak berlaku. Tapi apabila tilik sekali lagi, tak ada masalah. Nabi sapu semua saat itu, hadis Nabi sapu semua saat itu, nak kata hak paling afdal. Hak Nabi sapu sikit itu, hak kurang afdal, tapi harus mansah dah memang. Tahu lebih hukum hadis. Lalu di sini mazhab Imam Syafi'i sendiri, ambil asmaya ni, enggak sapu sikit itu sah dah, dapat ada di lagu tu. Lepas tu, hak Nabi sapu semua, tu afdal. Hak paling banyak. Kalau kita paling banyak tak ada berakhir mana, basah kepala basah. Takut pecah bajing tak? Takut pecah bajing. Mau kita tahu siapa Nabi betul bajing. Bajing Nabi masih lain. Bajing kita masih lain. Nabi mana ada gunting buat tepi ke apa kita gini. Ada tahu tinggal Nabi ya. Tak ada salah gunting gini pun tak ada hal juga. Jadi tak satu pas pun Nabi lagi. Tak usah satu pun Nabi tu jangan gunting tepi gini. Pasal gunting tepi gini. Beritahu panjang tu belakang lah. Menjadi panjang biasa gitu. Rambut Nabi ni panjang, jejak bau Nabi.
Pengerti no, dia baru. Oh, Nabi tak gunting, Nabi gunting juga. Pakai kat bawah ke dia. Kat bawah gitu. Baju masa Nabi. Sabit. Baju masa Nabi dia tak bunuh, ambil mayat. Macam mudah je, biasa gitu ya. Rambut biasa gitu ya dia. Panjang biasa lagi, pengerti no. Pakai ambil kabu. Mudah mayat. Kita ni ambil mayat, tik-tik tak kepala. Pun tak dedi. Oh, nak buat tak bunuh. Depan ni, baju masa Nabi ni. Angkara juga. Tapi kok kena gutin dengan marah. Dia bawah tunggal dia kata mampu dah gutin boleh dia kata. Tidak mampu kena gutin. Nak royak. Dah royak boleh dia apa. Berapa orang nak tu. Orang habuk tu boleh dah tu orang. Tak kena ni. Umur 70 gutin lagi. Umur 70 kata ni kau dengan kita bojel lagi. Lepas tu bonceng. Tak usah lagi tahu apa pun Nabi. Tak tahu apa Nabi. Boleh. Hebat. Hebat tahu. Dia pakai ya pasal Nabi, rupa pasal Nabi dia hebat tu. Ya besar apa. Sampai dah pahala. Pahala tak nak kejap dah. Pahala tak nak kejap dah. Dia hebat cara Nabi. Sekala galuk cara Nabi. Tak. Apabila kita tahu rambut panjang kita berpiah kan. Hebat nampak. So nampak hebat. Yang kedua pula ni tak. Kalau kita tahu janggut kita banyak pergi pada. Janggut kita rambut jadi panjang pun Nabi. Dia hebat. Selain daripada pahala tak nak kejap dah masa Nabi kita kata dah. Dijanggut ke apa dah. Hebat nampak comel tu lah Nabi ni. Tak serupa Nabi ni, dia tak minta suruh. Tapi klik pada masa kita, bila Nabi saat itu kita sudah ngaku oleh syahadah kita Muhammad Rasulullah. Kalau gitu dia ambil dia bahagian daripada Muhammad Rasulullah. Nabi kena bersifat dengan benar, suci sekali-kali daripada pendusta. Dan kalau Nabi saat itu tidak bersifat dengan benar, dengan bersifat dengan dusta, maka batallah perkataan Muhammad Rasulullah kita kata tu. Begitu tak jadilah. Sebab Muhammad Rasulullah menyebut Muhammad itu pesuruh Allah. Makna dia, bila pesuruh Allah, kita sebagai umat ni diperintah. Sudah maklum kita umat diperintah untuk mengikut baginda, tak kira dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam apa sekalipun. Untuk baginda. Kalau Nabi Muhammad tidak benar, dusta, maka terbatallah perkataan Muhammad Rasulullah. Sebabnya perbuatan Nabi, perkataan Nabi penuh dengan pendustaan, dengan demi pendustaan. Maka batal. Bila batal, maka luputlah hikmat dilantik oleh Allah dan Rasul. Oleh itu bawa dia mustahil hadir. Kok mana Tuhan tak jadi Rasul, tapi tak jadi tak penuh dengan kehendak Tuhan sebenar. Tuhan kata orang lain, dia kata orang lain, Tuhan buat orang lain, dia buat orang lain. Ini mustahil pada akal belaka. Orang sudah maklum lah kita. Dan inilah daripada pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi mana-mana pun ahli kata Nabi Muhammad bersifat dengan benar, tidak ada pendustaan. Ni tak kira apa ni kumpulan mana pada galiknya iktiraf belaka, kata dolar belaka sini tidak dipertikaikan mana nampak ni. Nampak ni pada galik tidak dipertikaikan ke mana, duk gagal itu masalahnya tafsir Quran ya. Tafsir Quran dan hadis hak mutasyabihat ada jadinya. Lepas tu makna-makna hadis yang sakut paut dengan kematian salah. Tak. Sebab kita kata hadis Nabi sabda kata bahawasanya iza mata ibnu adam in qata amaluhu illa salasun. Bila mati seorang manusia maka putus amal dia malaikat 3 kali. Pertamanya ilmu yunfa'u bihi, ilmu dia duk ngajar siapa kening. Orang duk bawa ilmu dia boleh pada sesu. Dan yang keduanya ialah sedekatun jariyah, sedekah apa ni supaya setengah berlari pahala tu. Dekahlah kita kata. Wakaf kita kata gila. Wakaf pun sedekah juga kita kata. Boleh berlaku lah wakaf, heboh. Tak, tengok muka tu orang wakaf. Kalau ni tak nak wakaf ni. Tak, masjid ni tak nak wakaf. Nanti pakai buri lalu. Heboh dia panggil. Maka heboh wakaf ke apa dia masuk dalam sedekah belaka. Maka benda lagu ni akan berkala pahala kubur. Pahala tak radu-radu boleh. Yang tiganya ialah anak yang soleh doa pada pak ibu bapa dia. Hak ni jika perkara ni hak ni tu tak tidak khilaf, tidak bersalah. Di antara sunni hak asal asli sungguh sunni niru. Sunni niru ni Wahabi lah. Ni niru. Wahabi perkataan ni ialah sungguh.
Sunni hok asal pun dah sungguh. Hok tempat duk geger di pak sisihnya dok lain pada tiga ni je. Lain pada tiga ni, lain pada tiga perkara ni, orang duk selisih ke apa? Dok. Ngatik-ngatik hadiah dekat orang mati. Kita Sunni asal ni kata siapa? Buat Sunni ni dia tak siapa dia kata. Muka mati dah. Duk baca mampu kananya, tak mampu lah nak marah. Oh, baca telekin apa kita gini. Buat tak lebar tu nak ke pinggir lah kata. Hai, tak lebar. Ada duit. Tak urut ke pinggir tu 40 kut 1 kut. Bukan duit banyak. Oh, pinggir seputih. Lepas tu, tak lebar tak mana je kata jawab gini. Dia kata, oh, moga Tok Guru dulu buat belakang. Tok Guru buat kira. Kira hadis mana? Ayat mana? Quran mana? Ayat mana? Hadis mana? Oh. Apa jadi gitu? Sahabat tadi bersalah. Bersalah. Saya kan? Kita ramai-ramai kaki tua ni, kita lebar tua ni, duk buat lagu ni sahabatnya, duk buat main nama dia dengan berdalil. Ada mari masyarakat baru ni tidak berdalil dengan mudah-mudah, pakai putus lalu dah. Sebenarnya ada dalil banyak dalil bahawasanya dah kita ngatik, kita baca Quran hadiah wi kat orang mati sampai pahala. Tu daripadanya firman Allah Taala Quran dia bukan hadis. Quran dia bukan hadis. Tu yang katakan wal ikhwan ladzina sabaquna bil iman. Tu ajar. Tu royak kata orang dulu dia ajar ke Nabi kita dengan umat Nabi kita. Orang dulu dia doa lagu mana dulu? Dia Nabi nak cari doa molek-molek. Tu ajar cara doa ke Nabi. Kena kata ini Nabi Muhammad. Katakan kata sebagai orang dulu kata lagu mana? Yaquluna. Orang dulu yang kata lagu ni Nabi Muhammad. Nak doa molek kau. Rabbana ghfir lana, wahai Tuhanku, ampun dosa kami. Yang kata dosa aku, dosa kami, dosa kau kita pengamal. Wali ikhwanina, dan dosa saudara-saudara aku, dosa adik-beradik aku. Allazina sabaquna bil iman. Saudara aku bukan hak lain saja, hak mati-mati dahulu. Minta Tuhan ampun lagi. Allazina sabaquna bil iman ni orang mati. Orang mati dah. Ini dah dia bahasanya benda kita baca kat orang hidup, orang hidup istighfar hidup dia sapa gitu. Ya Allah, apalah orang ni kubur sapa gitu. Tu dulu kepada dalil je. Ni duk gagal ni. Oh, gagal sungguh. Tak. Maka hak duk gagal sana itu ialah habaknya ahli-ahli hak gagal tak kira mana tempat sekalipun mereka ialah terdiri daripada anasir kumpulan yang terpengaruh dengan apa ni reformas, kumpulan reformas bahasa Arab panggil kumpulan muslim Inggeris panggil kumpulan reformas, kumpulan nak baharu Islam ekonomi, nak hebat Islam semula, tapi kehebatan saat itu dak kena perakak musuh Islam, kena tak perakak musuh Islam dak. Kamu dia kata, dan makna dengan diam mereka itu bahawasanya Rasulullah apabila mengerjakan seorang pada manusia suatu pekerjaan dan mengetahui baginda akan dia dan diam ia daripadanya dan tiada engkarnya atas orang yang mengerjakan dia, maka diambil dalil dengan diamnya itu atas bahawasanya tiada mengapa bagi mereka itu mengerjakan. Dan makna bahawasanya dia Nabi jadi hukum boleh ni, nak kata manusia bila sahabat Nabi lah dia buat moga benda hal itu. Dah. Misalnya banyak perkara ni Nabi dia ni. Banyak perkara ni benar Nabi dia ni. Hukum dia hukum atau boleh ni. Satu, Nabi dia ialah ketika Nabi sapa di Madinah, puak-puak orang Tino bakal nyanyi. Orang muda, Tino muda, Tino budak-budak dengan Tino muda bakal nyanyi. Sahabat datang nyanyi tak banyak. Kok nyanyi banyaknya orang Tino dengan budak-budak bakal nyanyi. Sabut Nabi. Dua, di hari haji Nabi di hari Rasulullah buat haji, ketika Nabi duduk di pada Arafah, ketika Nabi duduk dalam kemah, maka ada orang Tino, dua orang duduk sekali Siti Aisyah, duduk nyanyi dalam kemah, duduk nasik lah, nasik. Nyanyi sini nasik lah, duduk nasik dalam kemah. Kedua-dua kejadian ini didiam oleh baginda Rasulullah. Maka jadi hukumnya nasik orang Tino saat itu diharuskan selama tidak menjadikan fitnah. Siapa kau jadi demo kita kat sini. Siapa kata
Nasi sampai tahap atik penuh. Jadi orang pakat nak erek tempat zina lerok ke dia lah. Tapi tak ada lagi balik dia. Kalau nasi tu kan nasi tu orang tu. Dah. Oh, ni erek dah pahala lerok. Ustaz diri penuh. Tak ada gitu. Ada apa lah boleh nasi. Oh, Habib Ali Zain Al-Jufri, ulama besar Jamil. Nah, Habib Ali Zain Al-Jufri ketika buat apa ni, kau tu lah buat persembahyaan nasib hak pekat ni lah, hak pekat kata-kata pekat akhir lah di Jamil, masuk dalam televisi apa ni, masuk televisi, saya langsung televisi. Orang belah-belah ribu lah masuk pak tu. Tak. Tewas nasi. Kalau tak ada lagi kira. Habib Ali Zain tak ada lah orang pandai warung. Ulama alim sedah. Warung ambil warung ada. Sudah habis tak je. Tapi dia pergi masuk majlis. Suka juga dia tengok budak-budak tengok budak kapal nasi kat begitu suka. Sebab apa? Bagi tak mari, ubah boga apa dah tu. Mu tak kerti. Mu tiga apa? Ada semua orang tu dari mai warung tu. Tukar yang mari tak warung, jangan jual dia gitu. Rambut supaya dayak pergi kita maya bed program. Oh dia cu sari buat ni kai. Bos supaya kapo gitu jago kapo gitu ke makan nasi enak kawasan jaga habis rock. Dia tengok tu bab. Tengok hotel nasi. Atas kereta pasal lagu nasi. Dia kata belakang lah dia tu. Dia rasa ju dia tu. Ju jahil dia tu. Dia jahil dia tu rasa tua. Ada music dah. Tak ada music dah. Mana? Tak ada music lah nasi dah. Dah ada music. Music boleh lah. Music kena kira pula music. Music Music ni kalau misalnya tak nampak tengok mata kepala. Piano, terdengar piano ni diharamkan. Piano. Tak salah. Tapi dia haramkan tu luar. Dah tali kaset apa? Itu pula. Kita luar diharamkan. Tali kaset tak apa pula. Tali kaset. Ada tali kaset. Asal apa dia tak apa? Dia tak angkut atas kepala. Dia tak jadi ke benda haba setan tak. Tapi lagu-lagu nasihat Arab banyak main piano, main apa tu. Kita ada piano lah. Piano. Nak Sami Yusuf apa gitu gini. Suring Dia dengan suara saja. Dia boleh pula situ. Kan tak apa atas kepala. Sampai tu pula. Tapi situ pun nak ingat pula. Kalau orang-orang tu orang alim. Tak boleh dengar ramai-ramai. Kalau dengar suara dua dia kita buat. Dengan ramai-ramai kita tak boleh pula. Membawa kepada fitnah pula. Jadi haram pula. Banyak tangga pula situ. Orang tadi habis legalising tu, habis warung ada tu. Presiden cakap surah Sarawak ada muzik. Ada TV. Tak ada apa. Kita tengok luar ni tak salah lah. Tengok ada bising tak ada. Tengok lah apa ni dengar gitu ya. Orang duduk majlis tu kan makan kita tu banyak tak boleh lah. Orang duduk majlis kan. Jadi nasib hok Ali Jufri tengok ni maknanya tak ada lah siapa muzik tak kata mau. Tak. Dah kebanyakan nasib tu pula tak akan muzik. Akan selawat-selawat tak akan muzik kita mau lah. Tapi Yasin ni pokok masa kira tu detail. Cakap yak ada detail tu huraian lebih luas tu. Dia kata tu Ali besar setara tu pergi tepat majlis akhir apa nama dia panggil. Rancangan apa nama bukan Anasi Aido kena begitu mula. Dia pergi dia menonton dia penonton dia suka dia tak ni juga apa kata gini. Pasal dia berdalil. Yang pada saat ni modalnya 2 sekali Nabi saat itu dah masuk dalam majlis nyanyi yang besar sekali, yang kecil sekali. Nyanyi yang besar ketika Nabi sampai di Madinah. Nasib yang kecil, nyanyi yang kecil ketika Nabi duduk di Arafah, ada kat emuh Nabi sekali dengan isteri Aisyah tu ada retin ada nyanyi. Kalau duduk dengan isteri Aisyah lah, Nabi duduk suku tepi kat emuh Nabi lah, kat emuh Nabi duduk luar ni kat emuh halal. Ada tapping lah. Tak, saya nak bakar mari marah. Saya nak bakar mari marah lah. Saya nak bakar duk kata jadi kau benda dos apa gitu ni. Nabi sekat. Nabi buat isyarat dia. Tak, Nabi sekat, Nabi isyarat sudut dia lah. Nak bakar apa dia. Di situlah Imam Ghazali istimpak dalam mazhab Syafi'i kita. Maka Al-Ghanat nyanyi itu Tino tak dari dua ni tak 2 kali Nabi dia.
Pertama kali Nabi dia di Madinah. Yang kedua, Nabi itu mendiamkan diri di Arafah itu. Dari bahawasanya nyanyi nasi Argentina tu dak orang kata sama tu dah boleh. Dak Argentina pun diharuskan selama tidak mendatangkan fitnah. Tidak boleh fitnah. Kalau mendatangkan fitnah ataupun siapa tu hak kata pakaian jadi kita kata orang tengok jadi nampak tubuh susu tubuh nampak. Argentina naik atas susu tubuh tu nampak. Tubuh. Tubuh nampak. Patak nampak kuning kita kata dah. Kuning. Nampak kuning nampak pakaian tak senonoh lah kita kata. Tak ada lah gitu deh. Baliknya orang tinggal naik nasi tak pakai lampu. Tak nampak genis-genis lah kita kata. Tak. Tapi bagi orang yang kita kata nak jaga lagi, nak toksi tu lah kita tak tengok nasi orang tengok salah. Kau tengok. Tapi yang dihukum kata nasi orang tengok apa kita gini tu benda tu gini tak dia ada dalil. Ada dalil. Dan orang yang besar lah Habib dia Ali Jabri ini mak menuntut masuk Nabi Jalil lagu tu. Dan dia kata benda lagu tu ni isi orang yang besar itu benda sehat dia panggil. Tapi pokok asal nak caranya diam Rasulullah jadi hukum. Jadi hukum. Tak. Kemudian dia kata pula mana wa yukhadhu minhu aidan jawaz al-a'rad al-bashariyati alaihim idzaka la yaqluhu fi risalatihim wa uluwi manzilatihim inda Allah ta'ala barzalika mimma yazidu fiha wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat ni Allah Ta'ala rayak masalah sikitnya natijah daripada kita banyak beribadah, banyak mengerjakan taat kepada Allah Ta'ala jadi kerana pada ayat Tuhan sebut wa ya ayyuhan nas, wahai manusia, mana manusia sini orang-orang yang telah memeluk agama Islam. Ubudu rabbakum, beribadahlah, sembahlah oleh kamu, taatlah oleh kamu akan Tuhan kamu. Allazi khalaqakum. Mula-mula Tuhan sebut kata sebab yang pertama mu kena taat, mu kena ibadat Tuhannya sebab sebagai balas budi, sebagai syukur kerana Allah Ta'ala menjadikan kamu. Maknanya Tuhan bakit nikmat besar sekali. Sabit mu kena buat ibadat kat aku wahai manusia. Sebab nombor satu sekalinya aku buat mu. Di Tuhan buat kita ni nikmat nombor satu sekali. Nikmat lain dulu berlaku. Nikmat lain nikmat beli kereta, motor, buat rumah, apa boleh makan. Oh tu ada berlaku. Nikmat dulu. Habis Tuhan ni dia bijak, dia tu hakim. Dia kecek dengan ilmu yang sangat bijak sana tu. Dah. Okay. Tuhan tak kata, kalau orang tak jadi mana, dia kata, wahai manusia, mu kena ibadat kat aku sampai aku beri motor kamu. Motor apa kok ya? Wahai manusia, mu kena ibadat kat aku sampai aku rakak gerik kamu. Tak cerdik mana Tuhan kecekkan aku tu. Tuhan ni hakim, dia bijak. Wahai manusia, mu kena ibadat kat aku. Sebabnya, aku ni menjadi kamu. Aku buat. Aku ni mak buat dia besar sungguh. Ni mak aku gerik teh tu balik pagi asyik kapu, gapo campur ada lebih ada ada. Dalilnya tak boleh makan asyik kapu, tak boleh makan gerik. Tak susah apa kita. Kriak sedikit gitu ya. Tapi nikmat jadi ni bukan Tuhan ambil sebelah tubuh. Kalau Tuhan ambil kaki, hak jalan sedap-sedap ni tu dah bekok kaki jadi raut. Sesor kali dah. Tengok TMG kita apa dia. TMG dah bagus tu kan. Sesor dia. Bangun ni sesor benar dia. Separuh mati dia deh. TMG. Jadi raut. Tak boleh jalan dia raut. Pada dia buat doa. Raut. Tak boleh bekok habis mana habis pada tu. Habis dah. Makan nasi tak sedap, minum tak sedap. Hotel tak tegur. Hotel tegur kita marah aku. Marah mata. Apa nak marah? Nikmat kesedapan dia tak ada. Hanya dari bahasa nikmat ijab, nikmat khalaq, nikmat Tuhan jadi kita ni besar sungguh kata. Besar sungguh.
Tapi tu la in syakartum la azidannakum. Kalau musuhku nikmat aku buat kamu ni, sini kalau kacanya musuhku nikmat aku buat kamu ni, buatmu ni. Lagu mana musuhku nikmat aku buat kamu? Jadi mungkin tak aku cara pada maksiat lah. La azidannakum. Aku tambahilah kelebihan kamu dunia akhirat. Nikmat dunia akhirat tambahi. Tapi kalau orang ni hal itu dia ni taat Tuhan sungguh. Bohong tak beradu, zikir tak beradu, doa tak beradu, apa tak beradu sungguh. Tak segala maksiat tak kira maksiat sama makhluk maksiat dengan Tuhan dia sekat belaka tak belaka. Dia buat sungguh lagu tu pada dia. La azidannakum. Tuhan tambah tu. Tuhan jangan nak beri kelebihan dunia dia. Tapi we istiqamah sungguh lah. We sungguh. Ya Tuhan tak beri kita ni email kita celah-celah. Tekah mari congak molek. Tak subuh mari duduk dah. Bel tak bila tak ada kata bila speaker. Tekah mari congak hari mari. Lahu tak lahu mari tunggu dah sejik rasa. Tekah mari congak. Bila congak mau mati. Mek kita mati, kita pun dak jurulah boleh 2 bulan. Lepas tu klik asal pun. Mari kau lewat. Mula-mula sebaik Jumaat. Sekedar sekali dulu, lepas tu tak sahabat tu kau lewat. Mari solat. Nak tu luput ya sekali. Tidak istiqamah. Kalau Tuhan tidak azidannakum, tapi kalau kita ada taat Tuhan sungguh Jumaat tu ada sungguh zikir tu sungguh la azidannakum, Allah Taala akan beri. Hani sahabat itu pun kita tengok mari dak. Ya jamin turun temurun mari dak. Allah Taala memberi nikmat dunia tu pun kita tengok. Tak kira kang mana jamin Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Kamu, semua para nabi termasuk nabi kita sendiri, umat nabi kita ni pun Tuhan beri sana itu selepas daripada orang-orang yang beriman yang teguh sungguh dengan Tuhan. Tuhan beri. Apa yang Tuhan ada dari Rasulullah As-Sajdah wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami akan menjadikan orang-orang yang betul-betul beriman taat sungguh pada kami, a'immah, pemerintah, mana orang yang memiliki dunia ni. Orang memiliki dari segi ekonominya, dari segi kaponya, memiliki dah tanggung dia habis. Mana kaya tu nak otomatik jadi. Tuhan kekayaan dunia ni otomatik kalau orang beriman sungguh. Lama sabaru bila puak dia tu sabar sungguh tak terkejut taat Tuhan. Wakanu bi ayat yang yuminun dan puak dia hari tu dengan ayat Quran ni yakin sungguh. Tuhan bui. Tuhan akan bui. Tuhan tak bui sebab tak sungguh. Tak sungguh. Cuba kita tengok. Tak. Mana tempat orang Islam ni kita kata banyak guna karut, di situlah orang Islam miskin. Mana Islam ni karut banyak, situlah miskin orang Islam. Karut banyak. Kita pergi Mekah, kita tengok 450 bahasa Islam, kita boleh tengok. Orang mana orang Islam jujur. Kita tengok kan, kalau bahasa jujur kan, daripada negara kaya-kaya lah kau. Cuba tengok. Negara-negara orang tu biatak, akhlak tak ada, negara miskin lah. Cuba tengok, yang mana? Cuba tengok. Orang paling, orang hak biadak ni orang mana? Mekah. Kita pergi Mekah, tahu? Orang mana tengok orang biadak? Kuat akhlak tu tadi. Bangladesh. Bangladesh. Tak. Orang Bangladesh. Orang Afrika, Sudan. Apa tu? Pok Sudan, pok kapal tu kan. Kau orang akhlak tu. Hodok turis duit orang lebih dalam masjid ni pok-pok waktu kapal ekor ni. Kalau tidak Bangladesh pok Sudan kau tu. Jahat banyak. Habis Allah Ta'ala beri dia ni sesak negeri. Adapun negara-negara bangsa-bangsa Islam mana akhlak dia molek. Tengok negara kaya, orang kaya kan orang Oman. Orang dia orang Oman. Orang Oman kan kita cek, dia pakai kes kebai dia masa nak betul sesuai. Dia beli di belakang. Beli. Dah orang Oman kan, dia beli di belakang. Dia kes kebai dia ikat ni beli belakang. Tu orang Oman. Orang Kuwait. Orang Emiria. Orang kapal-kapal ni, hak negara-negara kaya tu tengok akhlak dia. Cuba tengok. Akhlak dia molek, maksiat dia kurang, deraka negara dia kurang mana. Maka kau kaya tu habis. Ada buat miskin-miskin ni, betul miskin dia kita sia dia sesak. Tapi Allah Ta'ala tidak menjadikan kemiskinan umat Nabi SAW
Malaikat umat ni banyak maksiat. Malah tak betul banyak. Duk curi duk kapal Mekah ni curi lagi. Gigi bagi sambung lagi duit orang. Jahat sampai setara tu. Maka seribuh dengan ayat Quran ni. Tuhan kata kalau mu juru sungguh, mu tak sungguh, mu kapal sungguh. Maka aimah menjadi mulia, menjadi pemerintah, menjadi memiliki khazanah ni boleh kau. Tapi kita tak yakin. Kita umat Islam kita ni tak yakin. Jalan ke? Jalan. Tapi istiqamahnya tak ada. Keyakinan kata Tuhan nak balas pun dia tak yakin semua. Di seginilah keyakinan di segini kurang. Kita kata kurang, dia tak berani kata kurang. Apanya keistiqamah orang-orang Melayu kita ni kurang ke ada tadi? Kurang. Pengorbanannya itu kurang. Itu kelemahan sekali-kali pada bahasa Melayu kita. Dari segi kita kata kekuatan ekonomi, kekuatan tentera, kekuatan pemikiran. Sebuah kita kata pemikiran kita kata. Bahasa Melayu kita ni bahasanya terpinggirnya duduk belakang, duduk belakang. Banyak ke bahasa Melayu. Mana orang tu orang cilik tak ramai jadi. Nampak tu tak boleh. Mana baik-baik. Tapi ada setengah orang tu dia tak ngaji geografi. Ada lagu tu. Orang tak ngaji geografi. Orang tak ngaji pengisap dunia, tak ngaji hak hewan negeri luar, kalau dia tak tahu mana. Dia dengar royak gitu ya. Ada juga lagu tu. Jadi tak pelang itu salah tu tadi lagu tu. Kita buat satu email lagu tu. Pas dia tu kena tu kelas-kelas dia tu orang-orang ni lah bukan seorang banyak orang lagu ni. Orang kelas dia tu jahit pakat tahu. Dia pasal kata kawan ni tu tak reti nom lagu ni. Dia reti sungguh nom bapak tak reti kan. Yo kita ni ke nak banding bahasa Melayu kita. Selekeh-lekeh bahasa Melayu kita, suhudu-hudu bahasa Melayu kita ni ke. Nak banding dengan bahasa Rohingya, nak banding dengan bahasa Bangladesh, nak banding tak boleh. Yang lebih kita nak kara tadi. Kemuliaan, kelebihan tu nak kara. Tengok sini. Orang kita tak ada. Ada tak lagi dengar-dengar orang kita curi dalam masjid tu, tahu tulis sahab tu. Gani orang. Orang Bangladesh ni kalau misalnya juga, kalau ada wali nak Saudi, buat Saudi pergi buat dia orang kali. Apa ni? Makan jasa banyak dah ke? Tapi ada yang kita tak hanya pemisah dia kata orang Bangladesh ju pada kita. Lalu dia kata kena pergi di Bangladesh. Dia saing dengan Bangladesh dia kelik banyak orang. Dan dia rasa kata jadi balik gue. Ya orang Bangladesh tu kena main ngaji akhlak kita ni. Ni tubik daripada tok guru tak reti pemisah aku ni. Jadi punah kaedah habis jadi. Nak ketilik Bangladesh. Nak ketilik betul mana Bangladesh? Dia banyak karuk buat Bangladesh. Tapi kerajaan Saudi Arabia ambil buat Bangladesh ramai kerja Mekah. Tak. Pekerja dia kan Saudi Madinah dan Mekah tu Bangladesh. Berapa Bangladesh banyak? Pertama gaji murah. Pertama kita gaji murah. Yang kedua pula, kerajaan Saudi Arabia ni sial kena pergi Bangladesh besar. Kau tu. Aku nak betul juga kita. Kita ni kalau orang Bangladesh dia nak jauh kan, dia kena mari tengok negeri kita. Sahabat nak banding dengan cara umumiyah, orang Bangladesh dengan orang Thailand kita, bahasa Melayu kita ni lebih orang Melayu kita banyak kalau. Dari segi cara mikir, dari segi cara kerja, cara ikhlas, cara jauh, cara apa tu. Ya kok tu. Kita kan nak maju agama kena tengok orang Arab pula. Jadi aku tu tengok dia. Bukan orang Arab mari tengok kita ni tengok orang Arab. Kita kena tengok orang Oman, orang Emirates, orang kapal lagu mana dia bangkit agama. Baru kita rasa baru jadi hebat agama. Pasal kita dengan orang lebih dari mana? Lebih dari mana? Kalau kita Bangladesh lebih kita. Jahat kurang kita lah. Kita ni jahat yang tahu kita. Tapi nak banding dengan buat tu jahat lagi. Sifat kurang menolong kurang, sifat memetik peribadi tu kurang. Banyak buat dia. Nipu nombor 1. Curi nombor 1. Hilang tamu. Ada tadi. Buat dia kalau masalah bagi sahabat udah tak ada nak kita kalau ada nak dapat. Tak ada. Habis tu heavy miskin dia tu habis dia tak molek banyak. Apa kuit pakai kaya. Amerika apa? Kau omah kaya. Weh, lebih dia banyak orang naik kita lebih dia banyak pula. Ni lemon ni.
Tengok orang Madinah. Tak, orang Madinah kita kata. Orang Arab Saudi dia, orang Madinah. Tak. Ya, mungkin kita tak. Tak ada baik setara Madinah tadi. Dah, dari segi akhlak. Akhlak baik. Ya orang kita kalau baik setara mana sekali pun kalau orang mari di rumah dia buat apa apa kita kena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tu ya tak ni. Orang Madinah betul senang macam kami, abang dia betul masuk kuasa Madinah. Maju ni. Kalau masuk main ngari, malah senang. Dengan malah kami, betul senang betul kami. Kita gigi kita jalan paling kiri paling kanan nak lari lah, cari lah orang masuk, orang pergi dah. Kok bahagia nanti tengok orang nampak tak biasa ni, pergi dah. Pergi tanya. Kau pasal duduk semua teman di belakang tak mak muka apa gitu gini. Pergi gah juga. Ya akhi English ya akhi. Oh. Wah selalu duduk. Masuk. Okey. Kalau kita duduk dia pergi masuk. Tali pipi. Boleh. Sabit tu hawi kelebihan kemewahan kemakmuran ke dia. Kan dia mensyukuri nikmat Allah Taala. Orang kelas puan ni kelas pemurah hadiah kan itu masjid dia buat seorang masjid. Orang Kuwait Emiriah ni walaupun dia tak kaya ni dia sanggup buat seorang masjid. Kita sanggup buat masjid Tik kata kena kutip duit lebih kita pasal duit tak cukup bagi api. Perai dah. Duit api je. Nak beli baik duduk luar, tiba baik patah tu pakai apa duduk. Babel lah. Sifat kemurahan, sifat pengorbanan tak ada. Sabit nak tak ada dia. Sabit Tuhan tak beri rezeki yang melimpah ruah kita supaya Tuhan bukan buat dia. Dan Tuhan tak beri ke bahasa Bangladesh, bahasa apa ni setara pun ada. Nampak? Daripada ayat ni beda. Allazi khalaqakum, kerana Allah menjadikan kamu bersyukur banyak nikmat Tuhan, terutamanya nikmat kejadianmu. Tuhan buatmu bersyukur banyak dengan taat Tuhan banyak. Maka ayat lain pula Tuhan sebut aku akan beri nikmat dunia ni, la azidannakum, aku tambah wa ja'alna minhum a'immah. Itu. Yang kedua pula Tuhan kata, aku ni pertama aku buatmu wallazina min qablikum, dan umat manusia sebelummu aku buat juga. Yang keduanya Tuhan kata, sebab apa mu kena banyak taat aku wahai manusia. Sebab yang keduanya selain daripada kisah aku buatmu sebagai mu kena balas di atas jasa baik aku buatmu. Yang tiga, yang keduanya la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang takut. Ni di sisi ulama tasawuf tafsir dia kata ibadat dengan sifat takut ni dia bertali arus di adik-beradik dua ni. Dia berhubung kait. Orang kita nak takut Tuhan ni, dia kena buat ibadat jangan duk badu. Dia kena taat Tuhan jangan badu. Baru Tuhan beri sifat takut ni. Tapi itu kata Ibnu Athaillah, kata kitab hikam, dah. Beribadatlah kamu, dah. Mu kena buat ibadat ke Tuhan, walaupun tak kuasa ke penama dah hatimu pun jangan beradu. Istiqamahlah dalam ibadat dia kata. Sebab mudah-mudahan dengan istiqamah ibadatmu lah Allah Ta'ala akan beri makrifat, akan beri pasal takut, pasal kapal muhibbah kepada mana. Maknanya pasal takut Tuhan, pasal kasih kau Nabi, kau Rasul, kau Tuhan kepada ni, ia tak jadi melalui dia kata kau duduk saja pada galik. Selepas daripada seorang manusia, seorang hamba, dia mujahadah lawan nafsu, dia taat demi taat. Semaya Jumaat tak gaduh-gaduh, zikir tak gaduh-gaduh, ngaji tak gaduh-gaduh, masuk majlis belajar tak gaduh-gaduh, tak. Tolong orang miskin tak gaduh-gaduh, kerja cari nafkah, pera anak bini tak gaduh-gaduh, taat Tuhan belakang tu, tak. Sekarang kalau taat perintah Tuhan dia tu dah tak bergaduh sungguh. Maka la'allakum tattaqun, sifat takut apa ni, dia mari. Dia mari. Itu belakang mari. Tak. Lepas tu apa sifat takwa mari? Apa tu kait dengan sifat takwa? Apa tu kait? Bila mu ibadat takwa manusia, maka mu akan jadi takut kan. Lama-lama mula-mula tu makna ayat ni mula-mulanya pada galik manusia ni buat ibadat ni, kita ni tak takut mana Tuhan buat ibadat sebagai nak istiqamah gitu, sebagai menunjuk kita hamba gitu. Takut Tuhan tak mai lagi. Tapi lama kenama galik manusia, dia akan takut Tuhan. Sebab apa Tuhan penting benar sifat takut. Sebab daripada sifat takut inilah buah tubik
lebih daripada dah kayu. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Bila orang takut Tuhan. Sebab dalam Quran penuh, dalam hadis penuh, ada kata-kata sahabat, kata ulama penuh. Dah. Daripada takut inilah akan puas. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang takut Tuhan, Tuhan buka habis dalam kepik dia. Gapo nama nak jadi kepik Tuhan buka jalan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dia tak suka-suka mari geng. Marilah. Tak takut semua. Tapi nak jadi takut ni kena istiqamah ibadat. Takut dosa saja tak mari. Pas istiqamah ibadat barulah takut dia mari, dia takut apa mari dekat. Dalam ayat Siburi nanti pada tu ini. Ya ja'allahu makhraja, Tuhan buka dalam kelepasan, Tuhan buka habis, Tuhan ke panha dia kata. Orang takut Tuhan. Wa man yatawakkal 'ala Allah, dah. Orang kita dah takut Tuhan, tawakal pun dah. Tuhan kait dengan tawakal. Dia takut sekarang tadi tu bukan kata Tuhan nak balas, tak. Ya buah sifat lain pula mari daripada takut. Orang kita dah takut mari. Wa man yatawakkal 'ala Allah. Ya tawakal pun yang mari pula. Ya kita tak tawakal Tuhan pun kita takut mana ya. Kalau kita mari takut tu tak boleh takut. Tawakal dia pegang dah mari ya. Bah, dia takut lagi, tawakal lagi. Tuhan jawab kan? Innallah balighu amrihi. Semua kerja dia, semua hak dia meeting, semua hak dia nak semua apa? Allah Ta'ala lah balighu amrihi. Tuhan jadi siapa belaka menunaikan segala cita-cita dia belaka. Tuhan tunai habis. Tuhan tunai. Oh, ni disebut pada hadis pula. Nabi Hurairah dalam hadis pula. Nabi Hurairah dalam hadis kudusi pula, Tuhan dalam hadis kudusi. Tak, sesiapa yang banyak mengerjakan amal sunat tak ada-ada, banyak taat tak ada-ada. Tak. Maka Tuhan buat kan, Tuhan buatnya. Apa nama hak dia kecek Tuhan turut belaka. Hak ni orang panggil apa? Hak tunggu dulu, hak aling-aling kamak-kamak tu. Tak boleh tunggu dulu, dia kecek dah buat ada. Tak ada tu. Gapo hak dia kecek gapo dia. Orang takut Tuhan semua, orang tawakal Tuhan semua. Kamu kita tunggu dulu dia kata dah. Dulu takut semua, Tuhan tawakal semua. Gapo nama hak dia kecek Tuhan turut belaka. Gapo nama hak dia tengok Tuhan turut belaka. Gapo nama hak dia jamu Tuhan turut belaka. Kau turut belaka, mana setengah pada berkat tadi. Hak dia jamu muka berkat tadi. Hak dia tengok muka berkat tadi. Hak dia kata jadi belaka semua. Dia kata molek kat molek lah. Dia kata udu kat udu lah. Hak dia niat pun jadi habis. Jadi gapo nama hak dia niat jadi habis. Orang sampai tak tumbuh, dia tak niat kat sidah tu imej. Kalau tu hari kita lagu tu, kita ni takut dak lagi, tawakal dak lagi. Ikut niat tadi belakang, habis kita. Tengok Pajero itu pak, niat Pajero. Esok pergi pula tengok majlis, niat majlis. Depan rumah ada sebulan tak muat badan kereta ada yang baru. Tengok bakalu pula tu dah. Oh letih makhluk Allah. Tuhan tak beri kita semua takut dak tawakal dak ni. Ya orang siapa dengan Tuhan, orang sudah takut sungguh. Orang sudah tawakal sungguh. Dia tak niat main-main, dia tak kata main-main. Dia niat mundur ni habis-habis kepik baru dia niat muka. Boleh kita habis meh. Tengok orang tina bujam jadi bini aku. Tadi sungguh. Bini pak hak emu. Beci saya ke, cerah hak ni. Tengok lain pula, hak ni kena dalam hati. Tadi sungguh. Habis. Bila tak kita ni sah tak niat. Berdoa satu kali tu saya tak kira lagi. Satu kali doa, tu saya tak beri lagi. No, tawakal. Takut. Allahu Akbar. Ya kata oleh Quran dia bukan main-main, dia kait mepok. Makna dia dalam semua kemas semua kejap semua. Oh, habis hebat. Quran makna Quran ni kalau amal kalau bahasa habis hebat. Oh. Habis hebat. Asal kata amal lah, amal dia tu, kok payah dia kata. Kok mudah yang Quran. Mudah yang Quran. Quran ni kok. Ayat mana-mana kita ambil Quran, kita baca, kita yakin kata Tuhan nak beri. Dengan kita jahit Turki, Tuhan beri lagi. Tuhan beri. Tengok orang dulu, dia yakin, bismillah 10. Dia baca bismillah 10 kali, yakin orang berdiri tak masuk.
Orang putih tak putih, tak kena. Orang dia nak pergi jahat. Dia nak pergi curi ya. Tapi ambil besi 10 dengan Tok Guru. Lepas tu 10, orang putih tak masuk. Orang putih tak putih. Dia panak dulu. Tak kena putih. Dia pergi curi tu. Jadi lagi. Besarnya Quran patah tu. Kemudian pulaknya yang lepas pula allazi ja'alakum al-ardha firasya was-samaa'a bina'ahu Allah. Lewat dah boleh. Ada masalah Ada eh? Dia akan dekat. Oleh zikir, nama tu berlaku kan. Berlaku music tu. Zikir. Supaya tak ada. Music. Orang yang tak ada. Orang yang daripada hak ambil dalil daripada hak saat Nabi sampai di Madinah. Para sahabat dia paling kompel. Bahawa Tino hak duk nyanyi depan nak sakit esok tu, dia paling kompel. Dia paling kompel sama dia paling berkecing. Itu dah. Tapi kalau sampai ke muzik hak tidak diharuskan. Hak mana hak disilahkan ulama lah. Kau kata seperti piano, gitar tu kita tak sokong lah tu. Dia telajak lah memang. Tak pernah bila pukul boleh apa. Dia telajak pula tu. Tak silap gitu dah. Sekadar kita kata muzik diharuskan tu kita kata pertamanya kabut. Yang keduanya popel. Yang tiganya buah kecing kat ni. Yang keempat tu apa nama ni? Ni. Oh kecil. Empat kalau tu ya dia haruskan. Ya tu jadi melampaui lah tu. Asalnya tak ada masalah. Boleh kan? Boleh. Dan dulu dia tak nak dulu. Damai korung yang ke-3, 4, 5 Hijrah. Jadi korung kepakitan ahli tasawuf, ahli sufi lah. Damai dia panggil korung ke-3, korung 4, korung ke-5 ni korung kegemilangan puak-puak ahli tasawuf. Jadi ahli tasawuf ni menguasai semua Islam tu. Ketika tu saat itu boleh dikatakan tak ahli tasawuf yang masyhur banyak menggunakan alat-alat muzik dalam nyanyian-nyanyian nasib-nasib untuk menarik manusia supaya kembali kepada agama, supaya kejak sama Tuhan. Tak sebagaimana tersebut nama-nama masyhurnya tak Imam Al-Farabi kita kata. Abdul Fattah apa Imam apa ni nama apa tu tak ingat lagi. Al-Fattah apa nama Al-Bairuni. Ni puak-puak barang so belakang tu. Bila-bilanya hak paling masyhurnya Al-Farabi saat ni lah. Farabi saat ni. Sahabatnya muzik saat itu. Tak. Dia ni bukan sekadar dia main dia. Bukan sekadar dia main. Bukan sekadar dia berdalil dengan hadis Nabi, dengan sahabat-sahabat dengan apa tak. Mereka ni tak membuat kajian pula sampai tulis. Sampai dia buat kitab buat dia. Dia menulis kitab mengenai kesan muzik. Dia kaji sesuatu sebab apa Rasulullah tak larang sahabat main muzik menyanyi tolaan pada roh. Sebab apa? Bila kaji gimana cara halus itu tu, dia tubiknya dia kaji ayat waratil Quran tartilah. Suara ni tak. Suara manusia, suara muzik ni dia memainkan peranan yang amat penting dalam menarik perhatian manusia kepada Allah Taala, kepada ketakwaan. Jadi Al-Farabi dan juga ulama-ulama lain membuat rumusan bahawasanya muzik dan suara manusia kan itu ialah Tuhan pada objek yang cukup penting untuk menarik manusia supaya cenderung kepada mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Patut dia cuba. Bukan dia kata dia bukan dia tulis tu dengan sahabat, dia tak nak cuba mana tak. Dia tulis dengan dia dah cuba dah, dia buat dah. Al-Farabi boleh tarik puluh-puluh ribu manusia dengan alat muzik dengan dia nasib dia. Puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu manusia tarik. Yang sama main, yang orang tarik manusia ni mari jadi kemoga sana itu, dia banyak macam. Dia banyak macam. Setengah pada Sarah tak makan muzik, Sarah boleh tarik orang. Tengok mata makan di tarik orang India, ratus-ratus juta lawak Inggeris boleh. Apa ni Joseph Stalin tarik orang Rusia ratus-ratus juta. Tak ke dia lawan tentera Nazi siapa benar boleh. Tak, Raja Jepun, Maharaja Akihito Jepun. Itu apa kita bukan Akihito ke pernah raja dulu. Pernah tak ingat dah.
Tak, sampai perang dunia kedua. Tarik rakyat Jepun tu, ratus-ratus juta orang satu boleh. Tarik Nasara dia sarah tu jeli kau. Adolf Hitler tarik orang beratus juta boleh. Rakyat dia satu. Sarah. Terus tengok lagi, dia tarik orang tadi tu dah dengan suara muzik yang apa tu. Iaitu puak-puak ulama tasawuf. Tak. Banyak lagi kita puak-puak ulama tasawuf tadi tu. Tak. Sehingga seorang lagi ulama tasawuf namanya apa tu tak ingat dah. Apa nama dah. Dia ni siapa tahapnya bila dia main alat muzik dia nak semaya ni dia punya muzik. Apa nak semaya dia muzik? Apa boleh nak semaya tak imeh? Dia suruh anak murid dia pada belah orang ahli muzik ni pakat main muzik, pakat nasib. Dia nak semaya buat dia ratus-ratus orang semaya. Tapi bila dia semaya tak ni tu buat dia tu kan. Dak. Sedak atau sedak dia semaya, delira nyopak semaya dia kata supak dia semaya tu. Dak. Ambil pisah, girih betih anak murid dia kan, tak wasakan pun jadi sedak dia. Situ Al-Farabi, Al-Fattah, Al-Bairuni membuat rumusan bahawasanya habis tu Rasulullah tak larang main muzik ketika Perang Al-Badr berlaku di Madinah ketika baginda hijrah. Kerana muzik memainkan peranan yang cukup kuat dalam menarik perhatian manusia kepada menjelirakan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan mentakarrubkan manusia dengan Tuhan. Muzik. Habis dah dia kata Malaysia kita kata betapa banyak muda-mudi kau betul dak gerai kat agama berpaut dengan agama dak boleh dengar nasihat-nasihat daripada Raihan, Rabbani, Hijaz, daripada apa ni Mahizin, daripada Sami Yusuf, daripada Abu Ubaid, daripada kapal punya nasi Arab dak tengok dia kata tu terus Mahizin kapal gitu gini dak banyak mana pemuda-pemuda England, pemuda Amerika, pemuda Europe itu tertarik dengan agama dengan sebab dia nasi Sami Yusuf pergi buat persembahan di Wembley, di stadium Wembley di England, lebih ramai daripada Kylie Minogue, lebih ramai daripada Jennifer Lopez, lebih ramai daripada Britney Spears, lebih ramai daripada bintang-bintang Hollywood dia buat persembahan apa gitu gini di England lagi. Tarik ke dia saat itu. Dah menyebabkan orang tu buru-buru aja. Ini tapi tu Habib Umar, Habib Ali, Jufri, Habib kawan mengusul orang yang padu. Satu masa dah Habib Ali Al-Jufri dengan Mahizin buat di satu delegasi sekali pergi di Chechnya ada 2 tahun baru ni. Pergi di Chechnya tu tadi dia buat majlis 3 hari 3 malam semua. 3 hari 3 malam. Dia buat majlis. Chechnya ni ayat dia 1.900.000 Tapi dia buat persembahan di Grozny tu orang Chechnya tu ambil semua 1 juta semua. Mana? Dah. Tengah hari Ali Jufri buat sarahan. Tengah malam Mahizin buat persembahan. Dah. Ali Jufri duduk sekali dengan Presiden Azlan Ramzan. Nama Presiden Ramzan Kadyrov duduk sekali. Sekali kamu kompas-kompas Chechnya begitu. Atau kebangkit yang luar biasa apa gitu. Dah. Tak sampai tahap tu pula. Dah. Dia buat satu demonstrasi pula. Rupa-rupanya dalam angkatan tentera Rusia di hari ini terdapat dalam 950,000 tentera darat Rusia tu kan terdapat 40% orang Islam askar. Jadi, dah. Atau masa itu dia buat demonstrasi kebangkitan Islam di Rusia untuk Habib Ali Zain tengok kan. Dah. 20,000 tentera Islam buat demonstrasi di Grozny. So Habib Ali juga pakat tengok kau pakai selesai mana apa kata gini. Tak, semua tentera Islam kapal rakyat Islam itu bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah berlaku. Oh, hebat. Tak. Islam nak jaya dia seperti Nabi kata tu, simfani al-umara wal ulama. Tak, mana kena buat gabungan daripada ulama, daripada pemuda, daripada kapal gitu gini, bahagian kapal gitu gini. Tapi orang-orang pelawak Islam hebat ternyata tak kira zaman dulu Al-Farabi ke punya, tak kira zaman Wali Songo ke apa gitu gini tak. Tapi dia kata qasidah Zali. Tapi dia memperkenalkan Kajian Asia Tenggara. Ulama mana yang benar-benar kali memperkenalkan qasidah Maulud. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun man. Qasidah nasi ni. Hak bawa daripada negara-negara Timur Tengah buat klik memperkenal kepada Asia Tenggara. Tu dia. Wali Songo ni pelopor
Permulaannya baca qasidah Zangi dari Asia Tenggara Wali Songo dah. Sama? Dengan tarikan nyanyi qasidah Zangi ya. Betapa banyak pemuda-pemuda isi ni Jawa yang beragama Hindu itu tertarik dengan Islam. Oh, Islam ni hebat suka weh. Ada maharasu, ada pun ada mini agama. Tapi kita dari ni kita tidak kaji sampai tahu semua Islam. Apa dia ni? Kita kaji habis ramai tak suka Islam, nampak orang tengok Islam ni lah. Benda tak suka, tak ada kesukaan. Tak. Islam ada apa ni? Islam ada muzik, Islam ada apa ni? Ada bantal. Ni bantal ni masuk Islam. Islam ada bantal kan nama bahasa macam ni? Betul. Siapa panggil bantal? Siapa apa? Batak apa? Hiburan. Ni hiburan yang beralat Islam ni belakang ni. Kayak ni. Aku tak payah tu. Oh, tak usah habis, tak usah Islam. No, Islam kat mana saja. Jok! Apa sih? Oh, kalau duduk dengan orang apa tak ada dengar lagu kau ni. Heli, lagu kau ni, muhim apa tak usah capek. Lagu kau ni kita duduk kaji dah lah. Kita duduk kaji je dah. Hari ni benda. Dia hari ni kan itu promo dia tak ada mana. Kurang promosi dah hari ni. Hiburan WhatsApp Islam ni kurang promosi dah. Kalau Islam ni kuat promosi di segi hiburan WhatsApp Islam kan, matuh lagu kau ni. Gapo kau ni? Pasal bagi kita lah, tengok dia. Tak. Anak kita tadi. Anak kita lagu kau ni gapo? Tak sure, tak nak apa. Tapi kalau lagu Mahizin ingat sesa. Lagu Sami Yusof ingat sesa. Lagu Hijab ingat sesa. Lagu Rabbani ingat sesa. Be 45 ni bahasa ada orang tete mai demo. Pasal apa? Kita sendiri mempromosikan dia tak? Bila kita promosi dia, masuk nombor lagu ni apa tu, dia dengar lagu-lagu ala barat, hok tak ada faedah kabut ni kan? Tak usah kabut. Wasa tak usah kabut. Padahalnya kelas dia tu dia dengar bahasa Arab kan? Dia tak erti putih habuk kali sama tak erti tu. Tak ada kata, dia erti bahasa Arab, dia tak erti bahasa Arab. Dia nyanyi hijab, nyanyi apa nasi hijab, nasi Rabbani ke apa. Dia tak erti apa nama kali bahasa. Tapi tak. Mana hiburan hak WhatsApp Islam di timik dia lebih hebat, lebih syahdu, lebih gairah, lebih kepada hiburan hak WhatsApp Allah bukan Islam lagi. Tapi oleh kerana promosi tak ada lagi kita harus dipromosi lagi. Kalau promosi kita hebat apa itu nasa pemuda kita akan bangkit sekolah dengan lagu ya. Pemuda kita akan bangkit sebagaimana puak-puak wali-wali besar Imam Farabi baru pernah bangkit pemuda Islam tu buat gapo Islam ni serai Konstantin boleh. Sebab gapo Salahuddin rabah baitul maqdis boleh. Sebab orang muda ni. Orang muda tu ramai nak kata Islam. Yang mana orang muda tu kena kat Islam belakang. Pasal orang muda pasti kat Islam. Kalau Islam tak ada belakang. Bukan kaya ibadat saja. Kalau Islam ada hiburan. Tapi dah ni kita tidak praktis Islam. Tak payah sampai setengah tu. Lepas tu lebih daripada nonton daripada puak tu lebah puak kapal tidak payah pasal tu orang puak ada satu soalan tu begitu. Mana tadi? Mana masalah? Mana singkit kuang benda yang menggelengi kemarahan Islam, kejayaan kebangkitan Islam dia banyak. Tapi tak lagi Islam, kita tak faham Islam dia tak lagi. Kalau itu, baru kita pergi dua belakang, tak. Padahal benda tak tahu lagi. Tak. Misalnya kita kata, apa lagi benda tahu tadi itu. Kalau kita mau promosi sumpah, pasal kita hari itu kita kata, kau apa tu? Ke dia, orang pun nak sampai hiburan apa tu. Bukan kita tak sih hiburan kita kata wadah. Orang muda ni orang muda ciwik dia, kehidupan muda dia memerlukan hiburan. Sampai itu Nabi tak lahir dia ni. Di Madinah tu. Sahabat Nabi tahu dah perangai orang muda, orang tino lebih lagi. Orang tino 3 kali ganda, dia memerlukan hiburan pada orang jantan. Itu maksud dia. Banyak lagi kan orang Ramadan ni sebab dia pukul 8 pukul